Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anda semualah dekat Facebook dan juga di TikTok tiljannah.my. Okey, jadi hari ni kita nak buat sesi sharing sikit. Selamat datang kepada semualah yang sedang menonton sesi live hari ni. Jadi kita tunggu sikit lagi. Jadi apa khabar anda semua hari ni? Kan ni sekarang ni pukul 12 suku. Adakah korang tengah makan tengah hari ke? Tengah berehat ke ataupun masih bekerja lagi? Jadi jom kita nak sembang-sembang santai sikit berkaitan dengan jodoh. Sembang tentang jodoh. Jadi sembang tentang jodoh ni banyak benda lah kan yang kita boleh sembang kan. Dari segi cari jodoh, ataupun yang dah berkahwin, pengalamannya macam mana masa nak kahwin. Jadi kita nak bersembang-sembang. Jadi dekat TikTok kita dah ada kan. Dekat Facebook pun dah ada juga yang menonton. Assalamualaikum, hai semua. Apa khabar hari ni? Harap-harap semuanya sihat sejahtera lah. Kalau dekat tempat saya ni, dari malam tadi hujan, pagi ni hujan lebat juga. Berserta katakanlah hujan tu memang berserta guruh, kilat dan juga petir lah. Jadi anda semua bagaimana? Lokasi anda macam mana? Keadaannya cerah, terang ke, panas ke, masih hujan ke? Sebabnya kita just nak sembang-sembang santai hari ni. Nak berkongsi cerita, nak kenal-kenal jugalah kan. Dekat TikTok, bolehlah bagi komen. Boleh dengar suara saya dengan jelas. Boleh nampak wajah saya dengan jelas. Barulah kita syok untuk bersembang-sembang ni. Sembang santai tentang jodoh. Jodoh ni kata banyak lah kan. Banyak benda kita boleh sembang-sembang. Waalaikumsalam Zafira. Yang lain, apa khabar? Tengah buat apa sekarang ni? Kita nak sembang-sembang santai. Dan juga itulah harap-harap ramailah yang sudi komen, bagi feedback kan. Supaya apa kita lebih dekat lah untuk berhubung. Sebabnya medium untuk cari jodoh dekat portal Tiljannah tu lah. Portal www.tiljannah.my. Tapi kalau dekat media sosial kita ni, dekat TikTok, kat Facebook ni, kita lebih kepada untuk bersembang-sembang dan juga nak berkongsi cerita lah tentang jodoh. Cubalah berkongsi ke, nak tanya-tanya tentang jodoh ke, bolehlah. Kalau anda semua tengok kan, tengok mungkin mata saya kejap pandang kanan, kejap pandang kiri ke kan. Jadi saya tengah live dekat Facebook dan juga di TikTok Tiljannah. Zafira kata Alhamdulillah sihat kan. Khabar baik, sihat je. Okey, Alhamdulillah. Tak boleh tidur fikir pasal ni. Hafiz Hakimi kata tak boleh tidur fikir pasal jodoh. Betul lah. Pasal jodoh ni kan, dia sampai satu tahap lah kan. Tahap mungkin kita dah rasa macam dah tiba masa untuk kita cari jodoh. Mungkin kita dah rasa sunyi, kita rasa macam sepi gitu kan. Jadi mungkin kita akan fikir bilalah nak dapat jodoh, bilalah nak cari jodoh. Jadi mungkin kita akan fikir banyak benda lah. Siapa bakal isteri, siapa bakal suami. Umur dah, orang kata umur dah banyak lah, kita fikir. Mak ayah dah tanya lah, macam-macam lah. Kan kadang-kadang benda-benda macam tu orang-orang tanya kan. Makcik-makcik bawang tanya ke, mak ayah dah sibuk tanya lah, nak cucu lah, apalah, adik-beradik sibuk tanya. Kawan-kawan peringkat umur kita pun mungkin ramai yang dah kahwin kan. Jadi kadang-kadang benda tu menjadi push factor lah. Dia menekan diri kita untuk kita fikir lebih tentang jodoh ni. Korang pula macam mana kan? Adakah nak cari jodoh ni sebab pertanyaan orang tu, ataupun diri sendiri memang dah ready dah, ataupun benda tu bergerak seiring? Memang kita nak kahwin, cuma belum ada calon. Tapi bila mak ayah tengah push kita apa semua, kita pun mulalah berfikir macam mana aku nak cari calon. Kalau yang dah ada calon tu mungkin senang lagi lah, betul tak? Mungkin lebih senang. Sebabnya nak cari calon, dah ada calon, just ni je lah, just kumpul duit, ready dari segi ilmu apa semua, bincang keluarga, jumpa keluarga, dan boleh ke arah perkahwinan dah. Kalau macam tu senang lah, sebab dah ada calon. Tapi andai kata tak ada calon macam mana? Tak ada calon macam mana kan? Ni sampai Hafiz Hakimi dikata tak boleh tidur fikir pasal jodoh kan. Anda semua macam mana pula? Nur Hayati Zainud 308, Waalaikumsalam. Salam tengah hari kan. Hari ni kita nak sembang-sembang pasal jodoh. Sembang santai je lah. Kita nak cerita-cerita pasal jodoh. Maknanya dekat Tiljannah kita memang portal cari jodoh lah, betul tak? Kalau tengok dekat TikTok Tiljannah, yang dekat TikTok kan, TikTok Tiljannah kita banyak kongsi tentang move on, tentang kita nak berhijrah, kita nak lepaskan sesuatu kenangan silam kita, betul tak? Ataupun kita nak lepaskan kisah masa lalu kita yang rasa macam
sepatutnya aku dah tak payah fikir dah benda tu. Benda tu dah berlalu, aku tak perlu fikir dah tentang jodoh-jodoh tentang kisah lalu. Aku kena move on, aku kena cari jodoh yang lebih sesuai dengan aku. Patutnya kita fikir macam tu, betul tak? Tapi mungkin ada juga yang tengok video TikTok Tijanah ni ada share tentang ilmu-ilmu perkahwinan, ataupun kita ada kongsikan tentang tip perhubungan lah, relationship. Lelaki ni jenis macam mana, dia suka lelaki yang macam mana, yang perempuan ni suka lelaki yang pattern macam mana. Banyaklah kalau buka kat TikTok tu, hari-hari kita akan kongsikan tips-tips berguna untuk korang. Tengoklah kan, baca, dan juga mungkin boleh ambil sebagai panduan lah kan, sebagai panduan. Nur Hayati Zainuddin nak tanya, kalau kita solat istikharah Allah bagi ketenangan tu, adakah itu jawapannya? Okey, saya just kongsi berdasarkan pengalaman untuk dekat Facebook. Ada Cik Nur Hayati ni ada tanya dekat TikTok kan, tanya kalau kita solat istikharah Allah bagi ketenangan tu, adakah itu jawapannya? Betul, insya-Allah mungkin itu jawapannya. Sebabnya bagi saya sendirilah, kita tahu kan bila kita dah ada pilihan kan, sama ada nak terima dia ataupun tidak. Sebagai contohnya, buat istikharah ni biasanya bila kita ada pilihan lah, kita ada pilihan. So macam saya, pengalaman saya sebelum berkahwin dulu, memang dalam mimpi memang tak ada dapat benda tu. Tapi bila hubungan tu kita dah buat solat istikharah apa semua, tengok hubungan tu macam lancar je. Kita pun rasa tenang. Kita rasa macam hubungan tu dipermudahkan. Walaupun ada ujian kecil-kecil sebelum bersetuju untuk berkahwin tu, tapi dia macam mana dia rasa macam mudah lah, macam tak ada halangan sangat. Ujian kecil tu kita dapat hadap macam tu je. Dia rasa tenang lah. Kita tengok pasangan kita pun rasa tenang. Kita rasa dia lah calon yang paling sesuai. Kita rasa dia saling matang lah bagi saya. Sebab bila nak kahwin ni, biar dua-dua boleh ke arah matang lah, betul tak? Boleh matang berfikir. Tu tanda kita dah bersedia untuk bina keluarga. Jadi untuk menjawab soalan Nur Hayati tadi, memang insya-Allah dengan ketenangan yang Allah bagi tu, mungkin itu yang menyebabkan orang kata tu jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kadang-kadang mungkin kita atau dari mimpi, saya tak tahu kalau cerita datang dalam mimpi sebab saya tak alami benda tu. Tapi dari segi ketenangan tu, ya betul. Bagi saya, ya betul. Allah jadikan tenang untuk saya dapat jawapan dan juga teruskan perkahwinan. Saya suka seorang tapi saya segan nak meluahkan perasaan saya. Jadi kalau berkaitan dengan segan ni, dia dah suka kat seseorang tapi segan nak meluahkan perasaan, macam mana nak buat? Kalau ada kawan-kawan dalam Facebook, dalam TikTok ni ada jawapan, boleh share kat situ. Dekat TikTok, dekat Facebook kejap lagi saya respon sikit ya. Sebab kat TikTok ni agak aktif juga. Saya suka seorang tapi saya segan nak meluahkan perasaan saya. Jadi kalau yang perempuan, mungkin yang hantar soalan ni yang perempuan. Jadi kalau segan, cubalah guna orang tengah. Kalau segan sangat, biasalah. Yang perempuan memang biasanya lumrah lah ataupun fitrah. Yang perempuan memang segan, betul tak? Segan. Tapi kata kalau segan tu memang kata mungkin kita akan terlepaslah peluang tu. Kita akan terlepas peluang untuk berkenalan dengan orang yang kita nak. Kita mungkin orang tu pun sedang menanti teguran daripada kita. Sebabnya walaupun kita perempuan kan, kadang-kadang tu yang lelaki ni memang dia introvert lah. Dia introvert, dia malu nak mulakan perkenalan. Tapi manalah tahu dengan teguran kita tu ataupun melalui orang tengah kita tu menyebabkan sebenarnya dia pun suka kat kita. Ataupun dia pun memang tak ada calon, dia nak cari calon sebenarnya tapi tak tahu kat mana. Tapi mungkin dengan teguran kita tu ataupun orang tengah yang kita guna tu, menyebabkan rupanya dia pun terbuka hati tengah cari calon dan juga dia berkenalan dengan kita. Rupa-rupanya itulah jodoh kita. Sebabnya kita tak tahu jodoh kita ni datang dari mana, betul tak? Dari depan, belakang, kiri, kanan kita tak tahu. Dari arah mana, dari tempat mana, di mana lokasi dia, titik permulaan tu kita tak tahu. Jadi cubalah kalau betul-betul segan, cuba kaedah yang lebih mudah, gunakan orang tengah untuk bertanya ataupun merisi khabar. Sedangkan Ummul Mukminin kan, Siti Khadijah pun melamar Nabi Muhammad menggunakan orang tengah, betul tak? Jadi kita boleh guna pakai benda tu, tak ada masalah pun. Sebabnya kalau dalam portal Tijanah kan, nak kata semuanya lelaki mulakan, tak, memang tidak. Mostly kalau tengok testimoni dalam Tijanah, memang kalau boleh buka kisah cinta tu, bacalah semua kan. Kat situ ramai yang share, dia yang mulakan perkenalan. Kalau pernah tengok video testimonial Syatikah dengan Hafizul,
Yang ni Syatikah dulu tegur. Bila ditegur, alhamdulillah dah jadi suami dia dah sekarang ni, si Hafizul tu. Kalau Nabila dengan Nazmi, Nazmi ke Najmi kan, Nabila dengan Nazmi, Nabila dulu tegur dengan perkataan Assalamualaikum bro je. Jangan kata dia ganas, tapi dia start macam tu. Tapi dah jadi suami dia dah jadi suami isteri sekarang ni, Nabila dengan Nazmi ni. Jadi kita tak sangka, kita tak tahu macam mana benda tu boleh bermula. Tapi titik permulaan tu mungkin kita sendiri kita gerakkan. Kita berani nak tegur orang. Kalau kat dalam portal lagi senang sebenarnya. Dalam portal Tijanah sepatutnya lagi senang, sebabnya kita bukan jumpa selalu pun orang tu kan. Kita jumpa melalui chatting dulu, betul tak? Kita chatting dulu, kita rasa sesuai, kita rasa ngam, boleh kita pergi ke peringkat yang seterusnya. Chatting, boleh minta nombor telefon ke untuk kenal lebih rapat, dan juga mungkin boleh ke peringkat seterusnya untuk cari jumpa keluarga dan juga sebagainya. Jadi jangan terlalu segan rugi bak kata Cik Khairul Fadli dekat Facebook. Terima kasih bagi feedback. Nura Ain Syafinas, alhamdulillah tengah ta'aruf dengan seseorang calon dalam Tiljana. Alhamdulillah, tahniah Nura Ain Syafinas, tengah berkenalan dengan seseorang calon dalam Tiljana. Terima kasih kerana sudi. Itu tak satu testimoni live lah kan, live testimoni daripada Nura Ain. Jadi semoga dipermudahkan. Nanti kalau dah jumpa keluarga, dah ke arah perkahwinan, dah nak tutup akaun ke kan, jangan lupa update kat kita lah. Dekat admin kita sangat-sangat mengharapkan anda semua untuk update dekat kita tentang status terkini lah. Dah bertunang ke, dah berkahwin ke, semua tu sangat berharga bagi pihak kami lah, supaya supaya menjadi testimoni untuk orang lain juga, memberi inspirasi kepada orang lain juga. Kadang-kadang kisah pertemuan dekat portal Tijanah ni, dia membuka hati seseorang tahu. Dia macam satu turning point lah, satu turning point untuk seseorang tu, daripada tak nak cari jodoh, dia nak cari jodoh. Atau sebelum ni dia cerita tentang dia tak move on lagi sebelum ni. Sekejap lagi saya cerita, sebabnya saya ada nak kongsi satu kisah cinta lah dari portal Tijanah sendiri. Dia ada masalah 7 tahun lah, dia macam tak percaya pada lelaki. Jadi ada testimoni dalam kisah cinta Tijanah. Okey, jadi macam anda semua boleh je share tentang perjalanan korang lah, dari mula ta'aruf dekat Tijanah sampailah berkahwin. Nanti kita akan masukkan dalam portal kita, dan insyaAllah kita akan berikan sagu hatilah kepada yang sudi berkongsi yang mengikutkan guideline yang kita berikan. Jadi jangan terlepas peluang untuk hubungi kita lah bila dah berkahwin ke kan, supaya benda tu dapat bagi inspirasi kepada orang lain juga. Okey, ada dekat TikTok saya ada juga, suka seseorang tapi malu meluahkan perasaan saya, cara nak mulakan perbualan ta'aruf. Okey, nak mulakan perbualan ta'aruf kalau di portal, maksudnya sebab saya hari-hari berhadapan dengan calon-calon kan, user-user dekat portal Tijanah. Memang kalau ada yang bertanya, terutamanya yang wanita lah, cara nak mulakan perbualan ta'aruf, bolehlah. Biasanya memang Assalamualaikum adalah perkataan pertama. Assalamualaikum. Kemudian boleh tanya terus kat dia, adakah Encik betul-betul serius untuk mencari calon kan? Betul ke serius tengah cari calon? Kalau ya, saya ingin berkenalan dengan Encik kan. Tu ayat skema dia lah. Tapi bergantung pada anda semualah nak lembutkan lagi kan, ayat tu. Saya rasa mungkin kita boleh berkenalan dahulu untuk proses perkenalan ni. Biasanya kalau yang betul-betul serius, dia akan respon secara baik lah. Kalau dikata dia tengah berkenalan dengan orang lain, jadi kita pun kena berlapang dada kan, ataupun kita kena terima lah, dan juga kita kena kata next je. Jangan bila orang reject kita, kita anggap semua orang tak nak ke kita. Okey, berbalik pada soalan tadi, nak mulakan perbualan ta'aruf, boleh tanya macam tu lah. Adakah dia serius nak mencari calon? Saya berminat dengan profil awak kan. Boleh tak kita nak berkenalan terlebih dahulu untuk cari keserasian? Kalau tak ada keserasian, tak apalah. Dua-dua pihak kena berlapang dada. Kalau rasa tak sesuai, buat apa, teruskan, betul tak? Tapi kalau kita tak mulakan langkah perkenalan tu, mungkin kita yang rugi. Macam Syatikah, dia kata dia berkenan kat lelaki tu. Dia kata berkenan, dia rasa macam sesuai lah, dia punya profil semua macam kena dengan jiwa dia. Bila dia buat orang kata first move pergerakan pertama tu, gerakan utama, bagi salam, bagi tegur, tak sangka rasanya mudah. Rasanya dia sekejap je, dalam tempoh rasanya masa tu package tak sampai sebulan, rasanya dia berkenalan dan juga cepat proses dia. Yang lelaki pun cepat bertindak, walaupun pergerakannya bermula agak jauh. Seorang di Pahang, seorang lagi di
Kedah ke Perlis macam tu, orang utara lah. Tapi sekarang menetap di Pahang dah. Jadi maknanya kata benda tu kita tak jangka benda tu akan berlaku. Tapi dengan first move kita, tindakan pertama kita tu mungkin membuahkan hasil. Tapi itulah tentang cari jodoh ni. Kita tak tahu, betul tak? Yang penting kita usaha dulu. Dalam portal memang lagi mudah bagi saya berbanding dekat luar. Kat luar kalau kita nak bertegur sapa dengan orang lain tu macam segan, betul tak? Segan. Melainkan dia tu memang kawan-kawan kita lah. Kawan-kawan kita gurau-gurau, kita bagi hint, dia faham, mungkin ada membuahkan hasil. Mungkin tu jodoh kita. Tapi kalau orang yang kita tak pernah jumpa kan, mungkin susahlah kita nak mulakan semua tu. Tapi kalau dalam portal, jangan segan, jangan malu, sebabnya kita jumpa secara maya sahaja. Kalau habis macam tu je. Sebab tu kita sarankan di awal perkenalan dalam portal Tijana adalah melalui ruang chat sahaja. Ruang chat kat situ saja, kenal, rasa serasi, rasa ngam, rasa sesuai. Bila berbual tu nampak orang kata kesefahaman, dia pun seorang yang sabar dan juga matang, bolehlah ke peringkat seterusnya, boleh bertukar nombor telefon. Kita tak ada sekatan, tapi bila di luar pun minta jaga iktilat lah. Iktilat ni hubungan antara lelaki dengan perempuan tu tetap kena jaga batas dia. Tu antara kelebihan Tijana lah, kita lebih utamakan benda-benda macam tu. Kelebihan untuk menjaga iktilat kita. Kat luar kan mungkin kita rasa macam mungkin orang kata buat iktilat ni kita susah nak jaga kan. Kita rasa macam excited sangat nak berkenalan dengan dia kan. Tapi dalam portal ni kita lebih terjagalah, insya-Allah. Dan juga yang penting sekali, bila orang kata tak nak kat kita, kita kata next je. Bila orang kata dia tengah berkenalan dengan orang lain, dia kata dia ataupun dia tak reply, janganlah kita tunggu berhari, berminggu-minggu kita tunggu respons daripada dia. Sedangkan banyak lagi calon yang sedang menanti kita. Buat apa kita nak tunggu, tu tak? Mungkin orang yang menunggu tu dia dah tak aktif ke kan. Dia tengah berkenalan dengan orang lain juga. Baik kita yang kena percepatkan proses untuk diri kita ni. Dan juga satu lagi, nasihat saya lah kalau dalam portal Tijana ni, memang nasihatnya dalam profil pun kalau boleh isilah sebaik yang mungkin. Isikan profil tu sebaik yang mungkin. Sebabnya profil dalam Tijana ni dia lebih kepada macam resume cari kerja. Kalau resume cari kerja, kita mesti kita nak bagi yang terbaik, betul tak? Kita nak bagi profil ataupun resume kita tu memang baik, lengkap, boleh menambat hati majikan yang tempat kita bekerja. Tapi yang ni kita nak cari kita punya pasangan seumur hidup. Mungkin pasangan tu sampai ke syurga, betul tak? Jadi itulah dalam profil Tijana, isi gambar yang terbaik. Gambar yang senyum sikit, jangan gambar yang terlalu masam kan, gambar yang terlalu bengis. Mungkinlah benda tu mungkin satu benda yang sedikit negatif lah. Bila gambar pun kita letak gambar yang tak proper, gambar yang masam, mencuka kan. Jadi kita pun faham kan, orang suka orang yang suka senyum, betul tak? Yang muka dia cool kan. So ni antara salah satu perkara utama lah bila letak profil dalam Tijana. Memang kena letak gambar yang manis mukanya kan, elok, gambar dia jelas, gambar dia dalam keadaan yang kita pun rasa macam senang. Dan juga bila orang kata bila dah isi gambar profil tu, isi dalam tu pun isi yang betul-betul, isi yang jujur-jujur, isi yang lengkap lah. Terutama dekat ruang huraian tentang diri anda. Kan diri anda isi borang tu, isi sedikit tentang kelebihan diri anda semua. Sebabnya apa? Sebabnya kat dalam tu orang akan baca, ibaratnya anggaplah satu Malaysia ni baca kan. So isi tentang kelebihan diri anda. Kalau boleh untuk peringkat pertama tu janganlah isi lagi tentang negatifnya diri anda tu. Masuk yang positif, ya. Suka memasak kan. Yang selebihnya kita boleh bincang kemudian. Ya, kat dalam tu bagi nampak profil tu nampak bagus dulu lah kan. Nampak bagus sebabnya memang saya yakin anda semua kan ada kelebihan tersendiri. Masukkan kelebihan kita kat situ. Ada juga ruangan pasangan yang ingin dicari. Janganlah sekadar cakap terima diri saya seadanya. Itu terlalu general lah bagi saya. Boleh je masukkan tentang orang kata tentang teliti macam mana kita nak pasangan kita. Kita nak orang yang betul-betul orang kata dari segi kerjaya dia, dari segi perancangan masa depan dia, pilihan calon dia nak calon yang kata yang memang targetnya kahwin dalam tempoh 8 bulan, dalam tempoh setahun. Ataupun apa-apa yang anda fikirkan, anda nak calon yang macam tu, yang berkualiti. Dari segi kematangan dia, jangan sekadar terima saya seadanya. Dia terlalu general tau. Ya. Alright, jadi ada Encik Khairul Fadil, boleh tak TJ bagi upload
banyak sikit gambar. Okey, setakat ini memang kita ada letak satu gambar profil sahaja. Satu gambar profil. Gambar profil kita memang kita jagalah. Sebab apa, gambar profil ni satu benda yang sangat-sangat penting. Kita jaga dari segi, kita minta memang setakat ni kita bagi gambar paras bahu, paras dada sajalah. Satu sebab isu ni kita nak jaga aurat lah, terutamanya aurat dan juga kata kesopanan lah dalam bergambar tu kan. So itu pun sebenarnya dah cukup dah kan untuk lihat muka. Orang kata dari mata turun ke hati kan, bila tengok muka apa semua jatuh ke hati. Tapi insya-Allah akan datang mungkin kita akan bagi peluang untuk upload lebih daripada satu gambar. Jadi insya-Allah fungsi tu akan ada nanti. Cuma bawa bersabar, dan juga insya-Allah nanti boleh masuk mungkin lebih lah gambar, dan juga orang kata lebih kepada untuk kita lebih mengenali lah pasangan yang kita nak kenal tu. Hatiku milikmu, amboi nama kan. Waalaikumsalam kan. Hatiku milikmu kan. Alright, jadi kepada yang baru masuk, Assalamualaikum, hai. Terima kasih yang bagi like, hampir 500 like dekat TikTok kan, dekat Facebook pun saya harap sedia untuk menanti. Okey, jadi saya nak kongsi sikit lah. Tadi kan saya cakap tentang satu kisah cinta ni. Kisah cinta kita ambil dekat Portal Tijanah ni, kisah cinta yang ke-149 saya ambil. Tentang Khalis dan juga Madihah. Kalau tengok kat portal tu memang nampaklah gambar dia kahwin, gambar di atas pelamin yang indah, gambar dekat bendang, amboi kan, outdoor dekat bendang. Jadi mungkin orang belah utara ke tak tahulah kan. Jadi tentang Khalis dengan Madihah ni, Puan Madihah ni ada berkongsi, dia kata dia bekerja sebagai pembantu pengurusan warehouse, dan pasangan dia Muhammad Khalis ni menjalankan perniagaan penternakan anak benih ikan, dan juga selamat mendirikan rumah tangga 3 September 2022. 3 September, so baru dalam 2 bulan. Bulan 9, 10, 11. Bulan 9, 10, 11. Betul lah. Baru 2 bulan perkahwinan. Memang tengah sweet-sweet lagi lah. Tengah sweet-sweet, mungkin tengah berhoneymoon tepi pantai kan. Tapi sekarang ni tepi pantai kurang lah orang boleh pergi, betul tak? Sebab dah hujan-hujan, musim-musim banjir ni, jadi bahaya sikit lah. Jadi apa yang saya nak kongsi kat sini, ini yang dikongsi ya. Dalam mencari jodoh pastinya ada dugaan dan cabaran. Apatah lagi bila saya pernah trauma dengan hubungan yang tidak serius walaupun setelah 7 tahun. Itu menyebabkan saya agak susah untuk percaya dengan lelaki. Ni Puan Madihah kita lah. Dikongsi, dia kata 7 tahun. 7 tahun dia lepas tu dia rasa macam dah tak percaya dengan lelaki dah. Hubungan tu habis macam tu saja, hubungan dia dengan pasangan sebelum ni. Jadi kemudian dia dapat tahu tentang Tijanah melalui Facebook. Mungkin anda sendiri pun mungkin ada pengalaman sendiri kan, dapat tahu Tijanah daripada mana, mungkin daripada kawan-kawan, mungkin daripada ahli keluarga, mungkin selalu sangat iklan kita lalu kat Facebook ke kat TikTok kan. Tapi tu adalah mungkin hint daripada Allah SWT untuk korang buat first move dekat Portal Tijanah kan. Macam Puan Madihah ni dia tahu dekat Facebook, dan juga dia kata kawan dia pun saran join Tijanah ni. Kadang-kadang memang betul, bila kawan-kawan dah pernah mengalami, dah kahwin dah pun kan, dia share pula kat kawan-kawan dia, korang join lah dekat Portal Tijanah ni, ramai calon kan, aku pun dah kahwin dengan calon kat Tijanah. Jadi itulah yang berlaku pada Puan Madihah. Dan juga katanya sehinggalah tempoh langganan premium pada bulan ketiga tinggal hanya 3 hari untuk tamat. Pada tanggal 21 November 2020, mulanya saya ada rasa kecewa, tapi pada masa sama Allah hadirkan pasangan saya ni. Bila berkenalan, dia pun baru pertama kali chat dengan perempuan. Saya lah wanita pertama yang dia bersetuju untuk teruskan chat kan. Siapa sangka ni dah 3 hari tinggal lagi ni. Ni janganlah dah sebulan lebih kan chatting, dah putus asa dah. Tak ada calon aku kat dalam Portal Tijanah ni. Jangan cakap macam tu. Kita tak tahu, mungkin berbaki tempoh berapa hari tu, mungkin dalam masa tu ada yang nak berkenalan dengan kita, ada yang nak cari, nak berjodohan dengan kita kan. Jadi jangan kita cepat putus asa. Jika dah tamat tempoh, ambil masa untuk renew balik, upgrade balik premium. Sebabnya ni apa yang saya nak kongsikan. Alhamdulillah sekarang ni kita ada lebih kurang 600 orang sehari yang register. Bayangkan 600 orang sehari, ramailah calon yang setiap hari akan anda temui, calon baru kan. Okey, jadi macam cerita Puan Madihah ni tadi, dia berkenalan, memang dikata mempunyai minat yang sama, dan juga pasangan dia ni, ciri lelaki ni memang ada dalam kriteria yang dia nak. Bercakap tentang kriteria, kalau cari jodoh, memang betul kan kita tetapkan kriteria. Kita nak lelaki tu
tak payah handsome sangat. Bila handsome sangat kita rasa tak secure pula. Bila dah kahwin nanti kan takut kena rampas lah, takut yang orang lain mengorat lah. Tak nak saya handsome sangat, contoh tak nak handsome sangat, tapi nak yang sedap mata memandang, nak yang orang kata yang hitam manis, nak yang pakai spek mata, mengata diri sendiri kan. Jadi mungkin kita nak kriteria macam tu kan. Ataupun dia nak yang bekerja macam ni, nak bekerja unit uniform, nak yang kerja kerajaan, nak kerja office hour, ataupun dia tak kisah kerja shift pun tak apa. Tu bergantung pada kriteria yang kita tetapkan. Tapi bab kriteria ni jangan kita ketatkan. Sebabnya risiko dia bila kita terlalu ketat sangat dengan kriteria yang kita nak, mungkin kita dah menutup peluang untuk orang yang nak berkenalan dengan kita, dan juga kita sini menutup peluang diri kita untuk berkenalan dengan orang lain. Jadi nasihat saya, penting untuk ada kriteria, tapi bukanlah kita berpegang sangat sampai kita tolak siapa-siapa yang nak kenal dengan kita tak ada kriteria ni, tolak. Jangan macam tu. Jadi jangan macam tu, sebabnya kriteria ni perlu ada, cuma kita kena longgar-longgarkan juga, ya. Alright, jadi macam Puan Madiha ni tadi dia cakap, kemudian dia bersetuju untuk bawa pasangan jumpa keluarga. Yes, itu step yang kita nak lah. Step yang kita nak, berkenalan, rasa ngam, jumpa keluarga. Jumpa keluarga ini menandakan hubungan tu serius dah. Betul tak? Kalau lelaki tu setuju untuk jumpa keluarga kita, kita pun dah jumpa keluarga dia, tu tandanya hubungan kita tu serius. Kalau yang lelaki pun bila ajak jumpa keluarga pun dia macam mengelak, rasa macam tak nak, padahal dah kenal berbulan-bulan, itu mungkin tanda-tanda dia pun belum cukup serius dengan hubungan tu. Mungkin dia dah mula bagi berbagai alasan. Mungkin dia hanya nak mengisi masa lapang dia sahaja. Jadi penting untuk anda semua, biasanya macam itulah. Saya suka nasihat, kalau adik-adik saya pun saya cakap, kalau ada, cuba bawa jumpa keluarga. Biasanya bila bawa jumpa keluarga ni, dia akan menjadi lebih serius lah kan. Jadi lebih serius, dia susah nak main-main dah, sebab dia dah kenal keluarga. Ya, alright. Cik Khairul ada bagi tahu hitam manis tu paling penting. Hitam manis tu mahal kan. Alright. Jadi dekat Facebook ada lagi, kejap lagi saya baca. Alhamdulillah setelah hampir setahun berkenalan, okey. Tapi masa tu ada PKP lagi lah kan. PKP. So adalah benda yang sukar untuk dilaksanakan, sebabnya yang wanitanya di Perak dan juga yang suami di Kelantan. Jadi pergerakan ataupun jarak jauh antara mereka menyukakan. Tapi alhamdulillah dia kata walaupun ada dugaan macam tu, urusan untuk berkahwin ni menjadi lebih mudah selepas tu. Dan juga dinasihatkan khas untuk yang masih berusaha untuk mencari pasangan, teruskan berusaha. InsyaAllah niat yang murni, satu hari nanti Allah pasti akan makbulkan. Kita hanya perlu berdoa dan berikhtiar. Salah satunya ikhtiar melalui Tijanah.my. Jangan pernah berputus asa. Alhamdulillah Tijanah kebanyakannya peserta yang sangat baik. Hanya perlu cuba berkenalan dan teruskan usaha. Semoga semuanya dipermudahkan, dipertemukan jodoh. Doakan semoga rumah tangga yang kami bina ini bahagia dan berkekalan hingga jannah. InsyaAllah kita sama-sama doakan agar Encik Khalis dan Puan Madiha ni bahagia sampai syurga kan. Itu yang kita nak kan. Jadi pentinglah bila share macam ni, sama-sama kita aminkan. Semoga kata urusan kehidupan dia dipermudahkan kan. Alright, jadi tu tentang Tijanah punya portal. Syed Panda ada tanya, admin pernah tak di-reject dengan wanita? Cik admin cerita pengalaman admin sikit tentang pengalaman admin di-reject atau diterima. Dia kan dia kalau cerita pengalaman peribadi ni memang seronok sebenarnya, tapi masa dia sangat-sangat, orang kata masa dia kalau nak cerita tu panjang kan. Tapi bagi saya sendirilah, kena reject dengan wanita tu, bagi saya kalau jangan kata saya jahat pula, saya tak pernah kena reject lah. Saya reject. Dia bukan jahat apa, dia mungkin lah masa kita belum betul-betul serius untuk berkahwin, betul tak? Mungkin masa tu kita kawan-kawan. Tapi bila orang nak kita sebenarnya niat kita untuk berkawan saja. Tapi kalau diterima, dia memang betul lah. Sebabnya masa nak kahwin dengan isteri saya pun, dia bukan proses yang semudah ABC terus dia diterima. Tak, kita ambil masa yang ambil tempoh juga, satu tempoh sebulan selepas bertaaruf tu, kita ambil tempoh sebulan untuk buat keputusan, untuk istikharah apa semua. Dan juga alhamdulillah menjadi kita rasa macam tenang. Macam ada soalan tadi kan dekat TikTok tu, bagi saya rasa tenang bila berkawan. Okey, dan juga ambil masa setahun tanpa berjumpa dengan kerap. Saya tak pernah berjumpa dengan isteri saya
berdua-duaan. Saya akan jumpa isteri saya dekat rumah keluarga saya, rumah keluarga dia atau rumah kakak saya lah. Tempat tu memang kita semuanya urusan untuk berkahwin. Rasanya dalam setahun tu dalam 10 kali jumpa. Semuanya untuk persediaan perkahwinan lah. Tak pernah dating lah. Pernah dating berdua. So datingnya selepas berkahwin kan. Alhamdulillah kan. Dan juga sekarang dah dikurniakan 3 orang anak kan. Jadi itu perjalanan hidup saya lah. Orang lain mungkin ada perjalanan lain. Tapi kalau saya pernah tanya tentang di-reject tu, alhamdulillah saya tak pernah lagi lah di-reject kan. Jadi tak naklah cerita banyak sangat tentang tu. Kita baca komen lain. Alamak, dekat Facebook dia dah jadi macam bila kita scroll je dia akan jadi macam tak nampak sangat. Cik Khairul ada tanya berapa lama kenal baru sesuai bawa jumpa keluarga biasanya. Ini bergantung kepada tahap perkenalan tu lah. Kalau dah kerap sangat kontak, kita pun dah rasa selesa sangat. Jadi mungkin boleh bawa. Sebabnya dalam pengalaman saya lah. Pengalaman saya dekat kalau pengalaman peribadi, sebulan lepas kenal, tak lama tu terus bawa jumpa keluarga. Saya pergi jumpa keluarga dia dalam bulan Ramadan kan, dalam bulan puasa, buka puasa kat rumah dia lah. Jadi sebulan bagi saya. Tapi orang lain saya tak tahulah. Tapi dalam portal Terjannah ada 2 minggu saja kenal kat portal. Perjumpaan pertama adalah dekat rumah keluarga perempuan. Jadi saya rasa ni testimoni Hanafi dan Adibah, dan juga dia orang berkahwin, ada majlis resepsi serentak lah. Adibah ni ada adik dia pun jumpa jodoh kat Terjannah juga. Dia orang berkahwin. Boleh tengok dekat portal Terjannah juga. Kalau YouTube pun boleh juga, YouTube Terjannah, tengok testimoni Hanafi yang telah ditemubuat oleh wanita hari ini. Jadi itu pasangan tu dia berjumpa dalam tempoh 2 minggu saya rasa. Dia jumpa 2 minggu, kurang 2 bulan lah bagi saya. Yang saya ingat kurang 2 bulan, kemudian jumpa keluarga. So jumpa keluarga dan juga senang. Dia bertunang tak lama lepas tu terus kahwin. Memang singkat lah. Sebabnya satu Hanafi ni memang seorang lelaki bagi saya yang cukup matang untuk berkahwin lah. Umur pun masa tu dalam 30. Matang berkahwin, dia dah stabil. Dia cuma tak ada calon. Dia cuba macam-macam cara, tak ada calon. Tapi awal-awal dulu kita 2016-2017 lah, dia join portal Terjannah. Menjadi alhamdulillah berhasil lah. Pencarian dia dekat Terjannah berhasil, dan juga dia dah berkahwin. Sekarang ni dah ada 2 orang anak kalau tak silap. Last kita follow up dia. Alright, jadi pada soalan Cik Khairul tadi, paling sesuai selepas sebulan kita berkenalan pun dah sesuai dah bagi saya. Itu sebab pengalaman saya lah. Kan, sebab kita nak tahu lebih serius kan tentang status tu. Tapi ada jugalah yang dah 3 bulan, 4 bulan dia dah berkawan, nampak serius kedua-dua baru jumpa keluarga. Alright, dekat TikTok, hai, minta maaf banyak kan komen. Saya ada juga suka. Okay, Muslim, I confess to my 8 years best friend, but why does she not reply properly? Lah, jangan sedih kan. Jadi kalau orang tak nak respon kita, orang tak nak tak nak bagi feedback yang baik untuk hubungan tu, mungkin itu bukan yang terbaik untuk kita lah kan. Kita mungkin ada orang lain yang bakal menjadi pasangan kita. Dia senang saja, keyword dia kan, bila orang tak nak kat kita, kita cari yang lain. Jangan biarkan orang lain tu mengganggu kita punya niat suci untuk berkahwin tu lah. Sampai kan kita broken, kita rasa frust, dia tak respon kita. Sebenarnya mungkin dia dah ada orang lain kan. Jadi kita terus melangkah. Kita terus melangkah untuk cari calon lain lah. Assalamualaikum, Fin Rosalia. Waalaikumsalam. Pernah daftar Terjannah tapi tak aktif. Cubalah aktifkan diri. Kalau mungkin tak tahu status terkini profile Fin, cuba je PM dekat Facebook kita, ataupun boleh WhatsApp ke nombor kita lah, 0162759271. Pergi kat portal pun boleh. Dekat portal tu ada nombor telefon kita, boleh call ataupun boleh WhatsApp kat situ. Boleh tanya admin kita apa status akaun kita kan. Calon-calon yang hadir ni semata-mata nak try je. Lepas tu senyap. Lama pun 2 minggu je. Cubalah, mungkin yang macam saya cakap tadi lah, mungkin yang datang tu hanya menyinggah, betul tak? Hanya menyinggah dalam hati kita, tapi benda tu tak melekat pun. Jadi itu bukan jodoh kita lah kan. Kita tak tahu, betul tak? Mungkin rahsia Allah. Mungkin yang datang kat kita ni dah 10 orang datang, semuanya datang menyinggah je, berkenalan, kenal-kenal macam tu. Sebenarnya mungkin 10 orang tu memang tak jadi jodoh kita, tapi sekurang-kurangnya kita dah berpeluang untuk berkenalan dengan ramai orang, dan juga kita dah pengalaman. Okey, bila nak kenal orang macam ni. Bila kenal macam ni, okey macam ni caranya. Dalam 10 orang tu mungkin ada kesan pada diri kita lah.
Dan juga ramai juga sebenarnya yang berterima kasih dekat portal Tijanah. Sebab apa? Dekat Tijanah dia join walaupun tak jumpa jodoh. Dia kata apa? Dekat Tijanah lah dia belajar erti sebuah perhubungan. Sebabnya dekat luar dia tak berani lagi nak bertegur siapa dengan siapa-siapa. Tapi bila dalam Tijanah, sebab dia guna platform online macam ni, chatting kat situ, masa tu dia berani bertanya khabar, berani tanya tentang perkenalan keluarga macam mana, status macam mana, sembang-sembang dengan perempuan. Jadi dari situ terdetik untuk dia mengubah diri dia dari segi seorang yang tak berani nak bertegur orang, terutamanya wanita. Dia dah mengubah diri dia. Dia pun memang ada. Jadi kita tak tahu kan, mungkin ada sesuatu yang kita dapat dari portal Tijanah.my ni. Jadi kena banyak-banyakkan bersabar, jangan putus asa. Terima kasih Syakira. Sebab Syakira memotivasikan kita semualah. Dia kata sabar awak. Saya pun selalu macam tu. Betul, kita kena sabar. Kita kena sabar sebabnya orang kata yang singgahlah kan. Tapi kita jangan patahkan niat kita. Kita jangan patahkan niat kita untuk berkenalan, untuk cari jodoh. Ni untuk diri kita, betul tak? Untuk diri kita sendiri, bukannya untuk orang tu. Orang tu dah pergilah. Takkan kita nak fikir pasal dia, ambil masa berbulan-bulan fikir frust kan. Lebih baik kita cuba untuk move on dan juga cari yang lain. Macam Cik Madiha yang saya kongsi tadi, Madiha 7 tahun dia kecewa dengan lelaki. Tak sangka pula bila jumpa portal Tijanah, sekejap je, setahun dah kahwin dah. Jadi siapa sangka? Tu rahsia daripada Allah SWT. Kita kena berusaha, kita kena bersabar. Janganlah kita berputus asa. Terima kasih kepada yang bagi like dekat TikTok. Ada 1000 like dah. Dan juga yang dekat, yang bagi gift semua, terima kasih banyak-banyak. Yang bagi rose kan, TikTok base ke kan, terima kasih banyak-banyak ya. Assalamualaikum, saya baru daftar, boleh tak terangkan beza akaun biasa dengan premium? Okey, baik. Terima kasih soalan ni. Ni memang bagus lah untuk saya kongsi kepada anda semua. Dekat portal Tijanah, bila kita daftar memang percuma saja, betul tak? Percuma kita boleh tengok gambar profil, kita boleh baca profil calon-calon kat dalam tu, kita boleh klik like pada dia punya profil, ataupun kita boleh apa lagi? Kita boleh bagi salam Assalamualaikum dulu dekat dia kan. Tapi untuk chatting yang seterusnya, kita perlu upgrade ke premium lah. Upgrade premium ni, beza dia lah. Beza upgrade premium ni adalah bila kita upgrade premium, kita boleh chatting dengan seberapa ramai calon yang kita nak lah. Kita boleh like seberapa banyak profil yang kita nak. Kita boleh apa lagi? Yang penting sekali, basic dia memang kita boleh chatting dengan ramai lah. Contoh kita beli package premium sebulan. So dalam package premium sebulan tu kita ada berapa jam kan. So kita boleh berkenalan dengan ramai orang kat dalam tu. Kita boleh berkenalan dengan ramai-ramai. So mungkin kita boleh tapis yang mana kita nak, yang mana kena dengan kriteria kita. Yang penting sekali bila dalam portal ni kan, kita kena banyakkan ruang perkenalan kita lah. Jangan kita sekali chat kita tunggu 2-3 hari. Jangan macam tu. Dia akan melambatkan proses. Jadi kenal je ramai-ramai, kemudian kita pilih yang mana kita rasa serasi untuk berkomunikasi dan berinteraksi, boleh kita continue kan. Jadi itu beza dia lah tentang ahli premium dengan ahli biasa. Ahli biasa memang limited lah, kita tak boleh nak chatting lah. Dia upgrade premium boleh beli dekat portal terus, klik je ahli premium ataupun klik button upgrade kat situ. Kemudian kita boleh beli package itu, kita boleh terus chatting. Dan juga sebarang masalah boleh tanya dekat admin kita lah. InsyaAllah dekat portal kita ada banyak lah medium untuk kita berkomunikasi, dekat WhatsApp lah terutamanya. Afin Razali, insyaAllah awak, saya okey, thank you ya, tak apa, kita doa banyak-banyak ke Allah, mesti ada yang terbaik. Terima kasih kan, dah jadi kawan lah kat sini kan, Afin Razali dengan Syakira kan, bagus lah, bagi semangat kat orang lain, betul tak? Inilah sebab medium kita untuk berkawan lah, untuk berkenal dan juga berkawan kat sini. Syakira kata kadang dia datang awak nak gambar, kalau kita tak bagi dia hilang lah. Kita reda je lah. Betul lah. Memang betul lah. Kita tak tahu kan, orang datang kadang-kadang macam-macam lah. Dia mudah kata banyak orang banyak ragam, betul tak? Banyak orang banyak ragam. So kita sendirilah macam mana kita nak hadap semua tu kan. Kalau kita matang, dia pun matang, dia boleh terima lah. Dah, kalau dia minta gambar lebih apa semua kan, kita tak bagi, dia pula macam melenting apa semua, something lah kan. Jadi mungkin ada benda tak kena pada diri dia lah. So kita mungkin kena move on kepada orang lain pula. Okay, Fin Razali sabar, kata dia. Terima kasih dia bagi kata semangat juga.
Sama saya pula bukan jenis hantaran macam tu. Okey. Okey, takkan kita nak tayang wajah kita pada semua orang. Okey, betul-betul. Sebab itulah dalam Tijanah kita limitkan lah. Gambar memang kita jaga-jaga. Kalau yang nampak aurat, kita tutupkan, kita minta gambar lain. Ini semua untuk kita punya, kata, yelah, kita sebagai seorang Islam kan, kita kena jaga semua benda tu lah. Sebabnya niat kita, tubuhkan portal Tijanah ni, portal cari jodoh Muslim. So kat situlah yang kita nak, kita jaga sebaik-baik mungkin benda-benda macam ni. Sebab apa, niat kita nak cari jodoh, kita nak cari calon pasangan hidup kita sampai syurga, betul tak? Jadi kata cari jodoh sampai syurga ni, memang cari jodoh tu kadang-kadang ada orang senang, mudah je, betul tak? Tapi ada orang ambil masa yang lama, ambil masa untuk dia pernah rasa kecewa, ambil masa untuk dia rasa macam bukan sekadar kecewa, dia rasa macam dah give up dah nak cari jodoh. Kadang-kadang sampai tak macam tu. Tapi selepas tu Allah hadirkan dia dengan satu rasa keyakinan untuk dia mula balik. Tu kata move on tu kan, mula balik, dan juga dia cari jodoh, dan juga alhamdulillah dia dapat yang betul-betul terbaik. Dan juga pengalaman dia dapat orang yang tak baik sebelum ni, menjadikan diri dia lebih kuat lagi, insya-Allah ya. Okey, sama-sama Miss Nini, Syakira, amin. Thank you awak doakan saya. Ramai dah doakan Syakira kita semua lah, untuk dapat jodoh yang terbaik, insya-Allah ya. Alright, jadi rasanya itu saja untuk hari ni. Banyaklah perkongsian kali ikutkan banyak benda lah kita nak kongsi, kita nak sembang-sembang kan. Tapi mungkin kita akan sembang lagi nanti. Hari-hari kita akan ada tim admin yang akan buat live dekat TikTok, dekat Facebook. Jadi boleh follow lah kita. Kalau yang dekat TikTok, sebab TikTok kita tak boleh nak simpan live ni kan, boleh pergi dekat Facebook Tijanah. Boleh tengok lah, mungkin dah bertahun dah kot kita ada buat live kat Facebook, kita memang simpan kat situ, boleh tengok lah. Sikit lagi ya. AB, saya ada niat nak masuk tapi rasa takut sebab belum ready diri, macam banyak kena perbaiki. Dia macam ni AB, kalau kita rasa umur kita dah cukup lah untuk berkahwin, kita pun dah ada rasa nak berkahwin, kita pun dah memenuhi syarat untuk start portal ni, kita rasa mungkin dia nak ready sepenuhnya tu memang susah lah, betul tak? Nak ready sepenuhnya memang susah. Tapi bila kita rasa mungkin sebenarnya untuk usia kita, untuk keadaan kita memang dah boleh dah untuk cari jodoh sebenarnya. Sebab cari jodoh ni bukanlah hari ni kenal esok kahwin kan. Bukannya hari ni kenal esok terus kahwin. Jadi kita kena ambil masa juga. Macam saya lah. Walaupun kata berkenalan dekat luar, macam saya sebelum ada portal Tijanah lah. Berkenalan dekat luar melalui orang tengah juga. So ambil masa setahun juga. Sebab bagi saya tempoh yang sesuai lah untuk saya dalam masa kita berkomunikasi tu macam mana kan. So ambil masa untuk berkenalan. Kalau lagi cepat lagi bagus lah. Janganlah hari ni kenal terus minggu depan nak kahwin kan. Jadi mungkin kita kena berbalik pada Islam. Kita kena ada proses merisik, kita kena kenal dulu keluarga macam mana, kena ikut benda tu semua. InsyaAllah dalam tempoh itu boleh perbaiki diri. Macam kata Syakira kata kan, Syakira respons dekat AB tadi, InsyaAllah boleh perbaiki diri. Semua orang tak sempurna, memang betul pun. Dia macam ni, bila sebelum kahwin kan, sebelum kahwin memanglah kita cuba menampakkan kesempurnaan diri kita kepada pasangan. Tapi macam dah kahwin nanti, segala-galanya kita akan nampakkan. Itulah, kita dah tak dapat nak sembunyi dah. Itulah pengalaman saya lah. Kita dah tak dapat sembunyi, tapi masa tu kita dah matang dah lah. Kita dengan isteri kita dah matang lah. Kita terima diri kita macam mana diri isteri kita, macam tu dah kita. Kalau kita pandang keburukan semata, buruklah yang kita akan sentiasa nampak. Kalau kita nampak banyak kelebihan apa yang dibuat pada diri kita selama ni, mungkin kita akan nampak yang baik-baik. Yang buruk, yang tak baik tu kita tolak tepi je. Sebabnya kita pun bukan sempurna pun kan. Kalau kita rasa annoying dengan perangai isteri kita contohnya, kita tak tahu berapa banyak annoyingnya dia pada diri kita kan. Betul kata Syakira tu lah, host, perkahwinan ni saling melengkapi kan. Memang betul lah, saling melengkapi. Kadang-kadang apa yang saya tak kena, isteri saya tolong top upkan. Apa yang tak betul, isteri saya cakap, ditegur kan. Dan banyak lah bila dah ada pasangan, dah ada isteri ni, lagi banyak benda yang kita perlu perbaiki lah. Macam AB tadi lah, dalam masa yang sama, dalam cari jodoh kita boleh top up ilmu. Nak pula kan, kalau dalam portal Tijanah bila beli package premium tu, kita boleh dapat ebook percuma tau. Kita boleh dapat ebook secara percuma saja. Ada ebook Jom Move On, 21 kata-kata move on, apa lagi tentang stres, tentang petua tambah hati pasangan, ikhtiar jodoh. Jadi ada
ada 7 e-book yang kita sedia kat situ berdasarkan package yang kita beli itulah. So boleh dapatkan ilmu kat situ. Dan juga jangan lupa kalau nak sesi berdiskusi yang mana anda semua boleh bercakap, berbual kan, boleh pergi dekat sesi diskusi kita pada hari Jumaat bersama Cik Pah. Ni kita punya team juga. Cik Pah dia suka berkongsi tentang relationship lah, tentang perhubungan ni. Anda semua boleh pergi ke Telegram dulu, sebab dekat Telegram tu nanti kita akan update. Kita bagi link untuk join Zoom. Sebabnya kita buat Zoom lah. Zoom, so anda semua boleh berkomunikasi secara lebih dekat kat situ dalam skop yang lebih kecil lah. Macam live ni kan tak boleh nak bercakap kan, tapi dekat sesi diskusi boleh bercakap. Dan juga hari Rabu, sepatutnya hari ni lah, kita ada cik-cik bersama kaunselor kita. Tapi kaunselor kita tak dapat buat sesi cik-cik hari ni. Okey, doakan saya mendapat jodoh. InsyaAllah semoga Zafirah dipermudahkan jodoh. Yang lain-lain pun sama jugalah. Yakin dengan Allah, jangan putus asa. Kena banyak-banyakkan bersabar. Dia sebelum masa nak cari jodoh kena sabar. Bila dah jumpa jodoh nanti pun kena sabar juga. Dah nak kahwin pun kena sabar. Hari berkahwin tu pun kena sabar. Hari pertama, hari kedua, seminggu-minggu pertama kita nak ada pasangan sebilik dengan kita pun kita kena banyak bersabar. Dah bertahun-tahun kahwin pun kena banyak-banyakkan bersabar. Semuanya ada ujian masing-masing. Jadi yang penting kita kesini dah kena jadi seorang yang matang dan juga bijak dalam mengendalikan. Memang pentinglah ilmu rumah tangga tu sangat-sangat penting. Jadi banyakkan update diri dengan ilmu-ilmu tentang macam itulah, tentang perkara-perkara yang menambah kebaikan untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Solat istiqarah, banyakkan doa. Betul-betul. Yes, betul Syakira kan. Terima kasih semua yang bagi like 1100 like lah. Alhamdulillah. Yang sudi stay dengan saya lah sampai pukul 1 ni daripada 12 suku tadi kan. Alhamdulillah, seronok saya bila ada komunikasi macam ni lah, bila ada interaksi macam ni. Kat Facebook pun sama-sama juga. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi kekal bersama saya sampai ke akhirnya. InsyaAllah sama-sama. Terima kasih. Boleh cuba ni. Dah lebih setahun move on. Boleh lah. Boleh cuba. InsyaAllah manalah tahu rezeki kita kan. Sebabnya dalam kuartal ni ramai calon-calon. Mungkin salah seorang ni, memang salah seorang, jangan ramai-ramai kan. Mungkin salah seorang ni milik kita, betul tak? Mungkin itu jodoh kita, insyaAllah. Jadi itu sahaja dari saya. Maafkan saya kalau ada salah silap dalam sesi cik-cik kita ni lah, sesi perbualan kita, sesi live ni. Minta maaf banyak-banyak. Dan juga insyaAllah kita jumpa lagi nanti. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh terus ke portal kita lah. Kat situ ada nombor telefon, boleh PM kita kan. Dan juga terus support kita punya media sosial, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter kita. Dan juga di Telegram, lagi bagus lah dekat Telegram, Til Jannah Portal Jodoh. Kat situ kita akan update lah. Kalau ada apa-apa sesi sharing ke, bila-bila masa kita nak buat sharing, kita update kat situ. So banyaklah kelebihan. Bukan setakat cari jodoh, tapi juga kita dapat berkongsi ilmu macam ni, insyaAllah. Jadi jaga kesihatan baik-baik. Sekarang ni musim banjir. Musim banjir kat tempat saya dah ada tempat yang banjir lah. Musim Covid, musim nak raya pula kan, dah nak pilihan raya. Jadi sama-sama kena jaga kesihatan diri lah, terutamanya sama-sama jaga keselamatan diri, insyaAllah ya. Jadi itu sahaja dari saya. Selamat menjamu selera di rumah sendiri, dan juga di rumah ataupun di tempat kerja sendiri, ataupun kita lepas ni dah nak solat zuhur dah kan. So sama-sama kita menunaikan solat zuhur. Doakan semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semualah. Kebaikan, dan juga yang tengah mencari jodoh dipermudahkan urusan untuk mencari jodoh, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.